Pengumuman skuad akhir pilihan barisan kejurulatihan yang diketuai Arul Selvaraj membawa kepada indikasi tanggungjawab dan kepercayaan yang diletakkan terhadap kumpulan besar pemain muda meningkat naik negara. Langkah berani mati Arul untuk bergantung harap terhadap kepada pemain muda seperti Amirul Hamizan Azhar di posisi tengah bagaikan satu perjudian besar, namun pengendali negara punya alasan tersendiri mengapa pemain berusia 21 tahun itu layak menerima Caps antarabangsa pertama di Ipoh. Pada ketika pemain muda diberikan tumpuan khusus untuk menyinar, Arul dibantu pemain senior seperti Razi Rahim mengekalkan standard permainan hoki moden yang diperuntukkannya selain jadi pesenjata utama menerusi mesin pencetak gol bagi rutin pukulan sudut penalti. Antara kunci utama pemilihan pemain, Arul menitik beratkan faktor kekuatan kondisi fizikal serta ketahanan mental pemain sebagai penanda aras kepada pembentukan skuad 18 pemain bagi mencabar kejuaraan pada musim ini. Peluang juga diberikan kepada salah seorang penjaga gol kita, Muhammad Zaimi, untuk dapat beraksi perlawanan ini, dan harap-harap beliau menggunakan peluang yang diberikan dengan sebaik mungkin. Dan juga 2-3 muka baru seperti Tengku Nasrul, Amirul Hamizan yang juga akan diberi peluang untuk turunkan, sama juga dengan Syafiq Hassan yang beraksi di Jakarta baru-baru ini. Pemain-pemain muda ini adalah pemain-pemain yang berbakat tinggi dan berkemampuan yang tinggi dari segi fizikal. Diharap pemain-pemain yang diberi peluang ini menggunakan peluang ini dengan terbaik untuk stamp posisi ataupun tempat mereka dalam pasukan untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya seperti Nations Cup dan Piala Dunia. Peluang yang sama rata diberikan kepada semua, especially players yang mengambil peluang dan juga berkualiti fizikal yang tinggi, strength yang bagus, akan kebanyakannya akan survive dalam tournament-tournament macam ini. Team management dengan support daripada leadership group pemain-pemain 8 orang membuat kata putus untuk menamakan Najmi Farizal sebagai kapten pasukan atas Padang untuk tournament Piala Sultan Azlan Shah untuk memikul tanggungjawab pasukan ini di Padang dengan ketiadaan Marhan Jalil, tetapi Marhan dan juga leadership group akan sentiasa support Najmi Farizal dan juga pasukan ini di belakang tabir. Okey, selaku bekas kapten pasukan hoki negara, apa yang saya dapat lihat senarai 18 pemain yang diturunkan untuk skuad Azlan Shah pada tahun ini bagi saya adalah yang terbaik buat masa kini, walaupun kita sedar ada 2-3 pemain yang core player tak dapat beraksi, tapi saya rasa ini adalah satu platform untuk pemain-pemain yang jarang diturunkan ataupun first time diturunkan untuk Azlan Shah untuk menunjukkan bakat kemahiran apa yang mereka ada kepada barisan kejurulatihan. Cadangan atau advice lah untuk pemain muda yang baru nak main first cap ni, jangan terlalu gemuruh, jangan terlalu excited, tetapi cuba untuk lebih relax, buat kerja rumah sikit, seperti malam tu kena buat visualize apa nak dilakukan esok ataupun dapatkan feedback daripada coach bagaimana untuk bermain. Mungkin coach boleh memberi panduan ataupun rakan-rakan senior dalam tim yang boleh memberi panduan bagaimana untuk menghadapi kejuaraan pertama, caps pertama antarabangsa. Sudah pasti pemain-pemain muda ni ada energi yang lebih, tetapi kurang experience. Tapi itulah kombinasi yang baik sebenarnya antara pemain muda dan pemain lama. Energi lebih, experience lebih, kita combinekan bersama. So pemain-pemain muda ini saya pasti mereka mampu untuk menghadapi Piala Sultan Azlan Shah dengan energi yang bagus, mengikut setiap percaturan jurulatih dan bermain dengan intensiti tinggi. Dah sedia? Saya sudah bersedia, Okey. sentiasa bersedia. Dengan itu, kita nak korek sikit update dengan wartawan yang turut akan berada di lokasi Ipoh Perak nanti. Kak Nunis, selamat datang. Hey, selamat datang. Happy weekend. Dia pula selamat datang kita. Lily, Ya. apa khabar semua baik ya? Baik, Baik, sihat. Alhamdulillah. Love the vibe lah. Betul, Love the energy Kan? lah. Tapi bila nak gerak Ipoh ni? Gerak hari Lepas ni dia gerak terus. Isnin. Oh, Isnin. Dan kita dapatkan Oh, interview Arul dan juga pemain-pemain sebelum kita memulakan kehangatan Piala Sultan Azlan Shah pada kempen 10 kali hari ini. you akan berkampung di sana lah. Yes, berkampung di Ipoh Perak untuk menjadi saksi lah. Sebahagian besar sejarah yang bakal dilakar skuad kendalan Arul Selvaraj. Amin. Kita aminkan Kita awal-awal take ni. care lama tu kat sana. Okey. Okey. Kal nak tanya daripada nama-nama yang Coach Arul dah pun sebutkan, mungkin ada yang Kal predict sebelum dia sebutkan. So siapa yang terkena tu yang Kal predict tu? Okey, kalau tak aci lah kalau kita sebut Hafizudin Osman, Razi Rahim, Azrai Abu Kamal dan pemain-pemain seperti yang muda yang menjadi taruhan skuad negara ini menjadi satu indikasi bahawa
Arul Selvaraj sebenarnya memberikan satu tanggungjawab besar untuk pemain-pemain muda untuk step up di samping pemain-pemain senior seperti Faiz Helmi Jali dan juga Mio di bahagian tengah, dan pemain-pemain seperti Azad Abu Kamal. Pemain-pemain ini antara menjadi tonggak dalam jelajah Britain dan juga jelajah Eropah, bertemu pasukan seperti Perancis dan juga Belgium tempoh hari. Atas faktor itu mereka ini diperlukan untuk menjadi kudrat tenaga muda, membarisi skuad negara, dan secara keseluruhannya skuad negara ini balance pemain muda dan juga pemain senior menjadi torehan skuad Arul. Memandangkan falsafah hoki moden yang diterapkan oleh Arul Selvaraj, lebih banyak berlari, lebih banyak berfikir di atas padang, off ball movement, itulah yang antara faktor di sebalik pemilihan pemain-pemain muda ini berbanding pemain yang sudah pun lebih berusia yang dibenarkan beraksi di liga luar daripada negara kita seperti di Liga Bangladesh, Fitri Syahari dan juga Hakimullah Anwar esok. Mereka ini diberitahu untuk tidak berada dalam setup national team dan mereka diberi pelepasan untuk beraksi di luar negara. Interesting lah, banyak muka-muka muda gitu ya untuk Sultan Azlan Shah kali ini. Yes. Okey, anda dah sebut tadi sedikit sebanyak latar belakang ataupun apa Coach Arul ingin terapkan daripada segi permainannya. Mungkin latar belakang kepada pengumuman 18 pemain yang diumumkan pagi tadi. Ada tak kejutan bagi anda sendiri ataupun sesuatu yang mungkin akan kita saksikan, expected? Okey, secara dasarnya 18 pemain memperkuatkan skuad negara, dua pemain di posisi penjaga gol, 5 pemain pertahanan, 5 pemain tengah dan juga 6 penyerang. Namun itu hanyalah statistik di atas kertas. 2 atau 3 pemain di bahagian tengah itu berupaya untuk menjadi penyerang secara keseluruhannya mengikut taktikal dan juga garapan Arul Selvaraj, mengikut perlawanan lawan-lawan yang kita akan tempuhi. Namun 1 ataupun 2 nama seperti Tengku Nasrul dan juga pemain-pemain yang akan dapat caps yang pertama, Amirul Hamizan Azhar. Orang panggil dia Adudu. Muka dia macam Adudu. Kartun Adudu. Yes, dia memang kartun-kartun. Beliau akan dapat caps pertama antarabangsa. Inilah kumpulan pemain yang menjadi nilai tambah kepada ketangkasan hoki moden yang diterapkan Arul, memandangkan pemain-pemain inilah yang menyerlah, yang menjadikan gol-gol penting ke atas Belgium maupun Perancis dalam jelajah Eropah tempoh hari, dan ini antara nama-nama yang diberi pengkhususan yang spesifik untuk menyerlah pada kempen kali ini. Okey, cakap pasal yang menyerlah yang menjadi tumpuan kan, ada tak yang lebih kepada memberi orang kata exposure untuk kali ini? Okey, bersifat exposure seperti yang saya katakan, Adudu, Amirul Hamizan, Tengku Iqmal, Tengku Abdul Halim, dan juga Shalou Silveres. Shalou Silveres yang sebenarnya membarisi skuad negara di Piala Asia, namun usianya masih lagi muda, masih lagi orang cakap belum matang beraksi di peringkat antarabangsa. Mereka ini saya boleh katakan kurang daripada 30 caps antarabangsa secara keseluruhannya, tidak termasuk Razif Rahim ataupun penjaga gol yang berpengalaman Hafizuddin Osman. Atas faktor itu kita harus bersikap lebih realistik mengenai peluang yang diberikan. Kalau tak bagi peluang sampai bila tak dapat kan. Memandangkan skuad negara intai slot ke Olimpik Paris 2024 menerusi Sukan Asia di China pada musim hadapan. So, bermulalah di sini, bermulalah di Piala Sultan Azlan Shah. Garapan ini bermula. Diharapkan pemain-pemain muda ini berlaku adil terhadap apa yang telah pun diberikan terhadap mereka. Falsafah, ketangkasan pemain-pemain, segala DNA. Kita ada the best fitness coach dalam industri hoki ini. Segalanya sudah pun disediakan, hanya dalam tempoh 10 atau 11 hari mereka berupaya untuk menterjemahkan segala pengkhususan yang diberikan terhadap mereka kepada satu kejuaraan yang kita tak pernah kecapi sepanjang 29 tahun penganjuran Piala Sultan Azlan Shah. Okey, Sekejap. Kan, siapa yang you looking forward nak tengok untuk this edition? Okay, you this yang edition, you sendiri nak tengok? Obviously, Mr. Inspector Razi Abdul Rahim. Okay. Antaranya Hafizuddin Osman. Mio dah lama beraksi di bahagian tengah. Dia memiliki antara pemain tengah yang bertahan yang antara paling digunakanlah oleh 2 atau 3 coach yang terdahulu. Arul Selvaraj guna dia, Roland Osman guna dia, Steven Van Hoosen guna dia. So memiliki satu credibility pemain tengah yang bertahan yang terbaiklah di rantau Asia Tenggara ini. Okey. Tadi anda sendiri cakap bahawa kita belum pernah mengecapi kejuaraan ini. Australia tak ada.
India tak ada, Okey. New Zealand tak ada, Holland tak ada. So peluang cerah untuk kita mendapatkan sesuatu. First title. Di atas kertas secara realistiknya begitu, tanpa kuasa besar hoki negara. Secara tradisinya kejohanan ini kita memanggil kuasa besar pasukan handalan dunia, top 5 in the world. Namun atas faktor tertentu, Kesatuan Hoki Malaysia, KHM, MSC, mereka merasakan inilah peluang yang terbaik untuk kita muncul juara, bukan kerana kita memanggil pasukan-pasukan yang berada jauh daripada ranking kita. Kita berada di ranking ke-10 dunia, best seeded team dalam kejohanan ini. Namun Korea Selatan, Jepun tidak harus dipandang enteng. South Africa dan juga Mesir bukanlah sekadar pelengkap jadual, berkata Arul Selvaraj. Apa yang lebih penting ialah bagaimana mereka melakukan satu strategi yang telah ditetapkan oleh Arul Selvaraj dan juga barisan kejurulatihan untuk tidak hanya bergantung kepada pukulan sudut penalti, shot corner dan juga gol padang. Mereka secara keseluruhannya harus memperagakan aksi bertahannya lebih baik. Kerana apa? Kerana pasukan Korea Selatan ini membantukan hasrat negara untuk muncul di Piala Asia, juara Piala Asia di Jakarta, Indonesia pada Mei lalu. Mereka inilah yang menggagalkan hasrat tersebut di pentas final, dan atas faktor itu revenge, balas dendam terhadap mereka patut dilakukan di laman sendiri di Ipoh. Ipoh Mali tak ada sombong. Fans-fans dah tak sabar nak tengok diorang beraksi. Ipoh Mali tak ada sombong. Soalannya di sini tadi tanya pasal peluang. Tapi saya nak ubah sedikit soalan itu. Boleh? Boleh, Boleh silakan. benarkan? Kenapa fans-fans negara terutamanya harus menyaksikan pertandingan ini di TV maupun turun ke stadium? Okey, mengapa? Yang pertama, hasrat realistik untuk muncul juara keseluruhan masih kekal realistik, masih ada peluang, malah antara peluang yang terbaik di sepanjang sejarah penganjuran. Yang kedua, beraksi di laman sendiri selepas 2 tahun penularan wabak COVID-19 menundakan 2 edisi kejohanan ini, dan pada kempen kali ini kita kembali kehangatan. Tidak pernah terbantuk kejohanan ini. Ini satu kejohanan tahunan yang di looking forward setiap negara. Dan sudah pasti sejarah yang tercipta. Siapa tak nak jadi sebahagian daripada sejarah hoki negara untuk muncul kejuaraan piala berprestij di sepanjang penganjuran Piala Sultan Azlan Shah. Akan dia dijulang skuad negara dan sekaligus menjadi langkah kanan kepada persediaan yang lebih holistik, lebih menyeluruh, iaitu menuju Olimpik Paris 2024. Salah soalan saya. Ke Perak kita. Okey Kak, last sekali. Before kita lepaskan you, mungkin at this moment, berbaki beberapa hari lagi sebelum saingan membuka tirai, maybe Kal nampak sendiri kekuatan, kelemahan tim kita buat masa ni. Berbicara mengenai kekuatan ataupun kelemahan lah kan. Kelemahan tu saya biarkan kepada pakar untuk lebih menilai. Namun saya berkongsi kepada Arul Selvaraj mengenai kekurangan pasukan skuad negara pada ketika ini. Mereka sebenarnya lambat panas dalam setiap edisi perlawanan yang mereka tempuhi. Seperti contoh menentang Belgium dan juga Perancis di jajah Eropah. Mereka sebenarnya di suku yang pertama dan kedua, mereka lambat panas untuk bagaimana melakukan serangan dan juga variasi serangan. Hoki moden ini dia lebih terarah kepada taktikal sebenarnya. Kita boleh mempersiapkan pasukan mengikut segala percaturan taktikal, namun pada perjalanan perlawanan itulah bagaimana untuk membentuk sesebuah perlawanan tergantung kepada kepandaian dan juga kreativiti pemain itu sendiri. Dan Arul hanya mengatakan keberadaan beliau dan juga Datuk Minawan dan juga barisan kejurulatihan dan skuad negara, beliau tidak boleh mampu untuk menjadikan satu pasukan yang ampuh jika mindset winning mentality itu tak dapat diterapkan kepada pemain. Atas faktor itu, dalam sepanjang setahun setengah lebih ni yang Arul mengendalikan skuad negara, berbagai pendekatan lah, sains fizik, sains sukan ada, physical mental pun ada, segalanya dah disediakan. Tinggalkan pemain untuk melakukan yang terbaik, dan Arul ialah ketua jurulatih negara yang mengambil sikap yang secara menyeluruh, dan beliau satu jurulatih yang orang cakap lengkap lah, segalanya lengkap. This is it, this is the moment yang skuad negara akan menjadi juara. Alright. Awak nampak vibe positivity yang dia bawa? Yes, thank you Kal. Thank you so much. Terima Kita kasih, akan nantikan laporan awak daripada Ipoh Perak. Alright. Taklah sombong.